Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Ustaz sekalian, hari ini Ustaz akan mengajarkan pendidikan muamalat darjah 5. Kita sambungan daripada pelajaran 3 pada muka surat 31, iaitu sambungan daripada tajuk Assalam, iaitu jual beli secara tempahan. Kita sambung kepada Al-Aqidan, iaitu dua orang yang berakad, iaitu penempah Al-Muslim, iaitu orang Islam, dan orang yang menerima tempahan Al-Muslim ilaih. Disyaratkan bagi keduanya 3 perkara. Yang pertama, baligh, iaitu tidak sah akad tempahan yang dilakukan oleh kanak-kanak. Maksudnya orang yang dah cukup umur. Yang kedua, berakal. Tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau orang yang bodoh. Maksudnya mestilah orang yang berakal, iaitu yang waras lah. Yang ketiga, dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Apa yang sukarela? Yang berakad ini hendaklah dilakukan secara sukarela. Tidak boleh ada paksaan daripada orang lain ataupun terpaksa melakukannya. Okey, seterusnya kita sambung pada tajuk as-sighah, iaitu bermaksud ijab dan qabul. Artinya iaitu lafaz yang menyatakan keinginan dari kedua-dua belah pihak. Disyaratkan padanya 5 perkara. Yang pertama, tidak dipisahkan dengan masa yang lama, yang menunjukkan pada adat kebiasaan bahawa penawaran tersebut tidak diterima. Tidak boleh mengambil masa ataupun selang yang lama di antara ijab dan qabul itu. Macam kalau kita tengok macam jadi tak jadi ataupun macam tak jadi. Sebab apa? Sebab tempoh ijab dan qabul itu dipisahkan dengan masa yang lama. Okey, seterusnya yang kedua, wujud persamaan dari semua sudut ketika proses penawaran dan penerimaan. Maksudnya di sini mestilah ada persefahaman di antara penempah dengan orang yang menerima tempahan tadi. Tidak boleh ada perselisihan faham ataupun perselisihan pendapat. Mestilah itu yang dikatakan wujud persamaan dari semua sudut. Yang ketiga, tidak ditaklikkan, bermaksud dikaitkan dengan sebarang syarat. Ijab dan qabul itu tidak boleh ditaklikkan ataupun dikaitkan dengan sembarang syarat. Bermaksud saya tempah sekian barang tetapi dengan syarat, tu tak boleh. Ataupun saya menerima tempahan ini dengan syarat, pun tak boleh. Maksudnya tak boleh dikaitkan dengan sebarang syarat. Yang keempat, menggunakan lafaz yang menunjukkan kepada akad tempahan, iaitu mestilah ada lafaz, lafaz tempahan. Saya tempah sekian barang, mesti lafaz tu mesti disebut. Dan yang kelima, tidak mengandungi khiyar syarat, iaitu hak membatalkan akad dalam tempoh akad. Maksudnya tidak boleh mengandungi hak membatalkan akad dalam tempoh akad. Seterusnya kita bersambung pada muka surat 32. Tajuk kecilnya Ra'sul Mal, iaitu modal. Bermaksud iaitu bayaran yang dibuat oleh penempah sebagai bayaran pendahuluan. Kalau sekarang kita sebut deposit lah, wang pendahuluan. Disyaratkan padanya 2 perkara.
Dua perkara pada bayaran pendahuluan. Yang pertama, jumlah bayaran dimaklumi kedua belah pihak seperti RM100. Maksudnya contoh lafaznya, saya tempah barang sekian dan saya letakkan ataupun bayar wang pendahuluan sebanyak RM100. Maksudnya si penempah dan orang yang menerima tempahan kedua-duanya maklum, dapat tahu bahawa wang pendahuluan sebanyak berapa ringgit. Okey. Yang kedua, bayaran tersebut hendaklah diserah dan diterima dalam masa akad, iaitu sebelum berpisah. Manakala akad tempahan tidak sah jika dilakukan secara hutang. Jadi di sini saya ingin menerangkan bahawa bayaran tersebut mestilah diserahkan ketika waktu akad itu tadi. Diserahkan dalam waktu akad. Tak boleh daripada waktu lain, waktu itu juga. Dan manakala wang tempahan tadi ataupun akad tempahan tadi tidak sah jika dilakukan secara hutang. Tak boleh hutang, maksudnya kena tunai. Wallahu alam, sampai di sini sahaja pelajaran kita. Akan bersambung pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.